Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke podcast Borak Daily. Hari ni kita relax-relax, kita borak-borak, okey. Kita tagline kita, ilmu lepak santai, janji sampai. Alright. So, hari ini kita bersama tetamu saya yang pertama. Ya, sangat istimewa pada diri saya. Dialah merupakan salah seorang ikon dalam hidup saya lah. Okay. Saya tak boleh cakap pasal ni. Saya rasa meremang-remang. Saya rasa macam sebab-sebab gitu kan. Tak apalah. Tak payah cerita lama-lama. Okay. Kita perkenalkan Datuk Syafinas Selamat. Atau saya ada masalah. Sebab saya kalau tengok muka dia, saya tak boleh nak sebut dia Datuk Syafinas. Saya tak boleh. Jangan. Sebab apa? Dia dah macam kakak saya. So saya panggil dia Kak Inan. Kita proceed dengan Kak Inan. Boleh. Sama juga macam dia tak boleh nak panggil saya Cikgu Deli. Dia apa? Sebab masa dia mula belajar dengan saya kalau mengajar, saya akan pakai nama student saya full. Jadi nama dia Fadlita, sampai sekarang tak boleh tukar, Fadlita. Fadlita. Nama saya Fadlita. Okay, so andai kata anda terdengar perkataan Fadlita tu is me. Andai kata anda terdengar perkataan Kak Inan itu adalah Datuk Syafinas. Clear? Cantik. Okay, Kak Inan. Thank you. You're welcome. Thank you untuk, sebenarnya dia kata dia penat. Dia masuk dalam lift tadi. Saya penat. Dan lapar. So I appreciate your time. Thank you so much. So, anything for you, Fadlita. Wow! Nanti kena letak. Wow! Okay, teruskan. Kita teruskan. Diorang ni sebenarnya buat podcast ni, saya tak pernah terfikir nak buat podcast ni. Tapi ramai yang meminta saya untuk membuat podcast ni. Untuk apa? Tak tahu. Nak cerita kita apa? Kita nak sembang-sembang pasal, ramai orang tanya pasal. Okey, ini salah satu soalan. Satu soalan dari survey yang saya ambil. Wow, buat survey. Survey mah. Wow, kelas lah ya, podcast international. Okey. Kenapa kita bercerita tentang ilmu vokal ni, dia tak ramai orang tahu zaman dulu. Zaman-zaman 80-an di Malaysia Di Malaysia ni ilmu technical vocal ni dekat dalam Malaysia zaman 80-an, zaman saya kecil-kecil dulu, kita tidak didedah dengan ilmu vokal ni. Okay. So sekarang ni mereka yang famous di zaman waktu-waktu kita kecil dulu, sampai sekarang mereka masih ada contoh seperti Amy Search yang masih relevan, contoh seperti Dato' Awi, dan ramai lagi. So kenapa mereka tu dah mengalami zaman kemuncak mereka, tapi dalam era sekarang ni mereka masih mencari guru vokal untuk membimbing mereka? Adakah ada satu keperluan? Okey, soalan pertama tadi, kenapa zaman dulu 80-an, 80-an tak ada guru ataupun tidak didedahkan dengan ilmu vokal. Okey, kalau sebenar-benarnya lah ilmu vokal ni di Malaysia ni, kalau dalam komuniti Cina, dia bukanlah sesuatu yang baru. Faham? Kalau dalam komuniti Melayu, ianya adalah sesuatu yang mungkin semenjak tahun late 90s kan, masuk 2000 macam tu barulah kita nampak. Mungkin dengan adanya UiTM, sebab UiTM adalah universiti pertama yang ada muzik, ya. UiTM di hatiku. UiTM di hatiku. Wujudmu di sini. Okey, dah tak payah. So maybe dengan adanya UiTM lah bermulanya pembelajaran tentang ilmu vokal untuk masyarakat Bumi Putera. Tapi macam saya cakap tadi, untuk bangsa Tionghoa, bangsa Cina, ia bukanlah sesuatu yang baru. Macam sekarang pun
I must say dalam Chinese community dia adalah sesuatu yang sangat kuat. Okay, so kita ni baru menapak sebenarnya. Tapi ianya adalah sesuatu yang sangat memberangsangkan. Sebab saya selalu cakap, kalau kita tengok orang nak jadi arkitek, pergi belajar. Okay, takkan nak buat rumah main buat je. Kan, orang nak jadi doktor, pergi belajar. So kenapa kalau nak jadi penyanyi, nyanyi je lah, tak payah belajar. So pada pendapat saya, pembelajaran itu sangat penting. Of course. Sebab dia akan membantu kita untuk memahami macam mana kita nak control badan kita. Sebab kita punya instrumen kat dalam ni, tekak ni. Sekarang ni, soalan yang kedua, kenapa artis-artis yang dah lama menyanyi masih mencari dan dah famous pun? Ya, dah famous. Okay, so yang bagusnya, mereka dah famous, mereka dah established, tapi mereka masih mencari jalan untuk memperbaiki diri mereka sentiasa. So macam Amy sendirilah kan, it's a good thing. You imagine orang yang dah berusia 60-an kan, tapi masih cuba untuk memperbaiki diri, masih cuba untuk explore new things, you know. So kenapa anak-anak muda tak nak mencontohi dia, ya? Artis-artis yang memang dah lama berkecimpung dalam bidang ni. Memang kita tahu dia orang ni terror, ya. They are some of the best vocalists, tapi still nak memperbaiki diri, still nak nak belajar. So satu mungkin untuk mencabar diri mereka untuk mencari sesuatu yang baru, atau belajar sesuatu yang baru, atau mereka mungkin menghadapi masalah. Kita ni manusia kan, kita sentiasa akan one day kita akan berjumpa satu wall, dinding di mana kita macam stuck, right? So how do I get out from this, you know? So sometimes you need somebody to help you. You know, kadang-kadang saya menjadi cikgu vokal ni bukan hanya ajar vokal je. Kadang-kadang kita help them to ease their mind, ease their insecurities. You know, I'm talking in general. I'm not talking about a specific artist kan. So in general, kadang-kadang kita rasa macam penyanyi tu dah pandai nyanyi, kenapa nak ada cikgu lagi? Tapi kita tak tahu apa masalah yang dia ada. Betul. You know, kita tak nampak, kita hanya nampak surface je. Kita nampak yang kat sini. Sebab sebagai penyanyi, takkan I nak beritahu you I ada masalah apa. Sebagai pada peminat I ada masalah ni, tak payah. I kena handle it sendiri, betul? Betul. Jadi bila saya ada masalah sebagai penyanyi, saya akan macam mana nak selesaikan? Carilah cikgu. Okey, kita sudah sampai ke segmen yang kedua, permainan. Oh, lagu pertama yang famous ke lagu pertama yang direkod? Lagu pertama yang direkod dan pernah didengari. Alah. Direkod dan didengari? Dengari di radio, dinyanyi di karaoke. Yang famous lah, yang famous lah. Ini lagu dari album pertama saya lah Okay. Sebab kalau record kiranya macam recording lah kan, album lah kan, bukanlah TV kan. Okay. 3 hours later. Ready? Go. Bukan. Okay. Apa tu? Ini maksud aku. Ini album pertama I. Ini album, dia kata lagu. Yalah, lagu pertama I. Itu lagu solo. Lagu solo. Waktu tu dalam besar. Lagu ni. Maksud ada tak lagu ni. Lagu ni ditulis oleh M. Nasir. Ini masa tu dia belum jadi lecturer time ni.
Okay, I nyanyi sikit. Cerita. Lagu dia macam ni. Ini budak 16 tahun punya lagu. Tapi cerita pasal kekasih pertama, terakhir dan abadi. Macam mana tu? Hai. Nyanyi saya tak tahu. Ketawa macam mana nak nyanyi? Ya, saya tahu ingin bersama. Macam mana? Siapakah pemuda itu yang menarik perhatianku? Ada kata saya. Orang nyanyikan. Chorus. Tak naklah nyanyi. Merajuk lah. Da. Lepas tu, dia punya chorus. Macam mana? Terasa tak sanggup. Oh. Bersama saya berkesan. Kan? Betul. Yang itu saya pernah jumpa kat karaoke. Betul. Ada kat karaoke? Ada. Oh, aku pun tak tahu lagu ni ada. Pernah jumpa kat karaoke, ada orang nyanyi. Betul. Yang Nantilah saya pergi karaoke. Verse tu saya tak familiar. Tapi untuk pengetahuan, saya dah tak ada dah lagi album ni. Hah? Hilang. Lagu-lagu tu hilang? Minta Nasir lah. Saya nak cari dia punya mana, tak ada. Time tu bukan dengan Nur Jamas kan? Bukan. Saya masa tu dengan ASP. Dia punya album masa tu CD tarak. Yang ada kaset. Zaman tu kaset. Kaset Zaman tahu. tu kaset. Budak-budak zaman sekarang tak tahu kaset apa. Dia tak tahu kita rewind macam ni. You tak ada kaset tunjuk? Tak ada. Okey. Masa zaman tu kaset lagi. Yang ada kaset tu ada satu je kaset. Lepas tu saya suruh kawan tukarkan jadi CD. Dia hilang kan? Allah. Dekat dalam YouTube Tu ada. saya Tapi lagu tu je lah. Itulah. Kat karaoke lagu tu je ada. Itulah saya nak cari. Mesti ada kan? Tak apalah, nanti saya cari. Kalau siapa ada kod-kod bolehlah DM you. Kalau sesiapa yang jumpa, kalau siapa yang simpan, saya kena tanya librarian saya Anwar Mansur kalau ada. Cuba tanyakan. Dia masa simpan. Okey. Allahu Akbar. Oh, tajuk lagu dia. Ku sayangkannya, kasihkannya, tiada mungkin akan berubah. Inilah cintaku yang pertama. Pertama dulu. Okey. Percayalah, oh, ku sayangkannya, kasihkannya, tiada mungkin akan berubah. Baru chorus. Akhir. Inilah cintaku yang abadi. Yang abadi. Agaknya lah, I pun tak ingat lirik dia. Percayalah. Ini betul. Ini betul lagu dia. Saya pernah tengok dekat karaoke. Masa Fakta. tu umur 16 tahun. Kaki masih kurus lagi. Okay, ini album yang kedua lah. Ini album kedua betul. I macam lagu apa ni? Suka kan? But anyway, sakit ke kepala you? Okey. Tak payah, kita orang ni kasar-kasar tapi you sayang, okey? Planning bulan Ramadan. Planning bulan Ramadan? Planning apa nak buat time Ramadan lah. Bulan Ramadan biasanya saya kurangkan aktiviti menyanyi. Tapi masih ada. Of course. Dan saya fokus more on diri saya, on family, beribadat. Dan untuk tahun ini special sikit sebab saya akan pergi ke Singapura pada 29 hingga 31 Mac untuk bersama-sama dalam Celeb Fest Ramadan. Celebrity Festival. Di Singapura. Alright. Dekat Suntec Singapore. Suntec Singapore. So orang Singapore turunlah beramai-ramai dan datang ke booth saya sebab saya ada jual kuih raya. Nak tumpang apa? Nak tumpang kompleks. Boleh. Boleh, tapi I kena ambil banyak kad daripada you. I jual murah kat orang Singapore tapi I ambil kad lebih Bisa. daripada you. Boleh, no problem. No problem. Tak, but anyway,
Kuih raya Ramai-ramai. memang best. Datang ramai-ramai, okey? Sebab I akan ada di sana. I akan be with you Nak ikut? the whole 3 days. Can? Tolong saya Tolong saya jual. Boleh, boleh. Okey. Tak ada hal. Okey, jumpa saya, jumpa dia juga. Betul ke? Betul? Boleh? Alright, okey. Sudin. Dialog dia. Apa? Oh. Kenapa tak gunakan exhaust?